Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Cikgu harap semua sihat. Okey, so bertemu lagi dengan cikgu pada pagi ni dengan tajuk pemadam kebakaran. Okey, yang pertama sekali ialah kita nak belajar tentang jenis pemadam kebakaran. Okey, dalam buku teks kamu pada muka surat 10, terdapat 4 jenis alat pemadam kebakaran. Okey, iaitu yang pertamanya adalah jenis air. Okey, iaitu kalau kamu lihat dia berlabel merah. Okey, dan kebakaran yang macam mana yang boleh dipadamkan oleh pemadam api ini? Okey, yang kalau kamu tengok dia adalah kebakaran yang melibatkan bahan pepejal seperti kain, kertas dan juga kayu. Okey, yang keduanya adalah jenis buih. Okey, kalau kamu lihat dia punya label krim. Okey, memadam kebakaran yang melibatkan bahan pepejal, okey, serta cecair atau gas yang mudah terbakar. Okey, contohnya seperti minyak, cat dan juga gas asli. Okey, kat sini cikgu gariskan. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada jenis yang ketiga iaitu karbon dioksida. Okey, yang berlabel hitam. Okey, memadam kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik, gas dan wap. Dan yang keempatnya adalah serbuk kering, label biru. Okey, yang ini semua kebakaran boleh dipadamkan. Okey, yang seterusnya ialah cikgu nak tunjukkan kepada kamu jenis-jenis kebakaran dan jenis alat pemadam kebakaran yang boleh digunakan. Okey, yang pertama kelas A. Okey, kelas A ni kalau kamu lihat kebakaran yang melibatkan pepejal. Contohnya seperti kayu, kain ataupun bahan yang mudah terbakar. Okey, jadi dekat sini dia dah tunjukkan dah air, buih, serbuk kering. Okey, kelas B yang melibatkan petrol, kerosin, diesel, cat, varnish. Okey, kita boleh gunakan buih, serbuk kering dan juga karbon dioksida. Okey, kelas yang C, kamu lihat LPG, okey, oksigen, LNG. Kita boleh gunakan serbuk kering dan juga karbon dioksida. Kelas D, magnesium, aluminium. Ini logam. Dan juga kalium. Okey, kita gunakan serbuk kering. Okey, manakala bagi kelas E, iaitu peralatan elektrik. Yang ini kita boleh gunakan serbuk kering dan juga karbon dioksida. Okey, kelas F, melibatkan lemak. Lemak dan juga minyak masak, kita boleh gunakan serbuk kering dan juga karbon dioksida. Okey, yang seterusnya ialah cikgu nak tunjukkan kepada kamu selain 4 jenis alat pemadam kebakaran tadi, kita ada lagi satu kita panggil sebagai pemadam api ABC. Okey, dan kalau kata kita besarkan dekat sini, fokusnya ialah memadam semua jenis kebakaran. Kamu tengok dekat sini, memadam semua jenis kebakaran. Okey, kemudian dia tak bahayakan kepada manusia dan juga haiwan, tidak mencemarkan tanah, mudah diselenggara. Okey, apa yang dikatakan dengan mudah diselenggara? Okey, sekurang-kurangnya sekali setahun. Nak tengok dalam tu masih ada lagi ke tidak, boleh guna ke tidak. Okey, dan yang terakhir, kelembapan yang dihasilkan adalah lebih lama. Jadi bila kelembapannya tinggi, maka dia mengelakkan kebakaran itu merebak. Okey, satu lagi alat yang kita panggil sebagai selimut kebakaran. Okey, iaitu selimut kebakaran ni bukan selimut biasa. Okey, iaitu dia adalah selimut yang diperbuat daripada lapisan gentian kaca. Dia 2 lapisan. Okey, dan fungsinya dia mampu memadamkan api yang kecil atau sederhana. Tapi kalau kebakaran yang besar, tak boleh guna selimut ni. Okey, dan bagaimana cara selimut kebakaran ini berfungsi? Okey, memadam api pada badan mangsa dengan menyelimuti badan mangsa. Okey, seperti mana yang kamu dah belajar dulu-dulu, masa kamu di menengah rendah. Okey, sesuatu kebakaran, mestilah dibantu, ataupun memerlukan gas oksigen. Okey, jadi bila kata kamu menggunakan selimut kebakaran, kamu selimutkan badan, jadi oksigen kurang.
Bila oksigen kurang, maka dia boleh memadamkan kebakaran. Okey, yang seterusnya kita nak lihat bagaimana kaedah penggunaan pemadam kebakaran. Maksudnya kita nak gunakan fire extinguisher tu macam mana. Okey, yang pertama mula-mula kita akan tanggalkan pin. Okey, kamu nampak tu dekat atas tu, cikgu tunjuk dekat sini. Okey, sini dia ada pin. Okey, tanggalkan pin. Okey, dan kemudian pastikan alat pemadam kebakaran itu berada dalam keadaan tegak. Tak bolehlah sengit ke apa ke. Okey, yang kedua, halakan muncung. Kamu nampak ni. Ni. Dia halakan muncung ke pangkal api. Pastikan anda berada pada jarak 2 hingga 2.5 meter daripada api. Okey. Yang ketiga, tekan pemicit. Okey, tekan pemicit atas alat pemadam api. Dan yang keempat adalah kita ratakan semburan. Seluruh sumber api dengan menggerakkan muncung dari sisi ke sisi. Kiri ke kanan, kanan ke kiri. Okey. Seterusnya ialah kita nak lihat kepada menjalankan audit alat pemadam kebakaran di sekolah. Okey, kalau di sekolah bersemuka, cikgu akan minta kamu secara berkumpulan untuk buat. Untuk cari di mana fire extinguisher ni. Okey, alat pemadam kebakaran ni diletakkan. Okey, dan kita nak lihat apakah ciri-ciri yang perlu kita lihat. Okey, so dekat sini dalam aktiviti 1.4, okey, bila kita nak menjalankan audit alat pemadam kebakaran di sekolah, perkara pertama yang kita nak lihat adalah jenis pemadam kebakaran. Okey, buih ke, karbon dioksida ke, serbuk kering ke, dan sebagainya. Okey, kemudian kita nak lihat tari luput. Ni penting. Kenapa? Nak memastikan apabila berlaku sebarang kebakaran, okey, alat pemadam kebakaran ini dapat berfungsi dengan baik. Okey, kemudian yang ketiga, bacaan tekanan pada pemadam kebakaran. Okey, yang keempat, bilangan pemadam kebakaran mengikut jenis. Dan yang kelima, lokasi. Maksudnya kita tahu kat mana lokasi-lokasi. Okey, sebab kalau kata berlaku kebakaran di satu tempat, kita dapat mencari di mana alat kebakaran yang terhampir dengan kita. Okey, so itu caranya nak menjalankan audit alat pemadam kebakaran di sekolah. Okey, so habis topik 1.3. Okey, cikgu nak sebagai latihan minggu ini, okey, kamu buat praktis formatif 1.3 ni, okey, iaitu soalan yang pertamanya 4 jenis alat pemadam kebakaran. Kamu boleh rujuk tadi dalam muka surat 10. Okey, kemudian fungsi selimut. Okey, maksudnya dekat soalan 2 ni dia ada 2. Fungsi selimut. Okey, sorry tak nampak pula dah. Okey. Okey. Fungsi selimut dekat sini. Fungsi selimut kebakaran, dan satu lagi, bagaimanakah selimut? Okey, dalam penerangan cikgu sebelum ni tadi, cikgu ada nyatakan. Dan yang ketiga, susun langkah menggunakan alat pemadam kebakaran dengan betul. Okey, jadi kamu pilihlah P, Q, R. Yang mana dulu? Buatlah anak panah. Contohnya macam ni. Okey, yang mana mula terlebih dahulu. Okey, huruf apa yang kita nak start dulu dan diakhiri dengan apa. Okey, so selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi. Bye.